Okey, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ni kita akan teruskan dengan tajuk ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah bab 6. Okey. Okey, dalam bab ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah anda akan mempelajari, pelajar akan pelajari yang pertama, kita akan pelajari tentang apa? Kita akan belajar tentang ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Yang kedua kita akan belajar tentang sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, seterusnya cikgu baca statement ni ya. Okey, ini ada pernyataan ni. Perniagaan dan keusahawanan merupakan nadi utama ekonomi negara untuk menyediakan peluang pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Seorang peniaga atau usahawan perlu mahir dalam komunikasi kepimpinan, perakaunan, pemasaran dan yang paling penting ialah perancangan. Perancangan yang teliti membolehkan seorang peniaga atau usahawan mendapat pulangan yang tinggi, iaitu keuntungan yang maksimum dengan kos yang minimum. Okey. Tahukah anda bagaimanakah seorang usahawan merancang untuk mendapat keuntungan yang tinggi dengan meminimumkan perbelanjaan? Maksudnya dia mengeluarkan kos ataupun modal yang rendah tetapi dapat untung yang banyak. Okey, maslahat bab ni, maslahat. Okey. Pengetahuan dalam ketaksamaan linear merupakan asas kepada bidang pengaturan linear. Pengaturcaraan linear. Pengetahuan ini sangat penting dalam bidang perniagaan, korporat dan bidang-bidang lain yang memerlukan hasil yang optimum tetapi keuntungan yang maksimum dengan kos yang minimum. Itu maksud dia. Kita nak belajar tentang ketaksamaan linear ni. Okey, kita nak belajar tentang ketaksamaan linear. Jadi, cikgu minta pelajar-pelajar, okey, bagi perhatian untuk kelas hari ni, PDPR hari ni kita tengok. Okey, sebelum tu kita imbas silam. Kita buat imbasan silam sikit lah. Ada imbasan silam. Kamu boleh rujuk buku teks ni. Buku teks muka surat 155. Okey, Thomas Harriot dilahirkan pada 1560 hingga 1621. Thomas Harriot adalah seorang ahli astronomi Inggeris, ahli matematik dan penterjemah. Beliau memberikan sumbangan dalam kemajuan bidang saintifik. Thomas Harriot merupakan orang pertama yang memperkenalkan simbol ketaksamaan. Dalam ketaksamaan kita ada simbol. Simbol ketaksamaan iaitu besar dan juga lebih kecil. Lebih besar dan juga lebih kecil. Okey. Pelajar boleh juga ni. Ada telefon, kamu boleh scan ni. Gunakan barcode reader kamu tu, scanner kamu tu lah, telefon bimbit kamu. Scan ni. Ada maklumat di sini. Okey. Seterusnya kita akan teruskan pada muka surat 156. Okey, yang kita nak belajar hari ini iaitu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, dua pemboleh ubah. Okey, ingat ni, dua pemboleh ubah dan ketaksamaan linear. Kita ada simbol lebih besar dan simbol lebih kecil. Alright. Mari kita tengok di bawah ni, penerangan di bawah ni. Sebelum tu juga nak abad standard pembelajaran kamu. Okey. Mewakili situasi dalam bentuk ketaksamaan linear. Maksudnya hari ni apa yang kamu nak belajar, objektif dia. Dalam apa jua situasi, kamu boleh tafsir. Okey. Kamu boleh tafsir, kamu boleh buat penilaian, kamu boleh faham, kamu boleh buat ataupun mewakilkan situasi berikut. Situasi yang berlaku dalam bentuk ketaksamaan linear. Okey, bagaimanakah suatu situasi boleh diwakilkan dalam bentuk ketaksamaan linear. Macam mana? Bahasa mudah kita macam mana lah, bagaimana? Okey, ketaksamaan digunakan untuk menerangkan hubungan. Maksud dia ni ketaksamaan ni kita nak terang tentang hubungan antara dua kuantiti yang berbeza.
Okey, dua kuantiti yang berbeza ataupun kuantiti tidak sama. Mari kita tengok ni gambar rajah satu ni. Okey, tengok gambar rajah satu ni. Kalau kita tengok gambar rajah ni, siapa ada pengalaman lu kat highway, dekat tol Jelapang lah. Kita anggap sebagai tol Jelapang kat Perak. Okey, rajah satu tunjukkan tanda amaran. Nampak ni tanda amaran? Cikgu bulat warna kuning ni. Okey. Yang dilihat di jalan raya atau lebuh raya. Tanda amaran ini diletakkan pada terowong. Berapakah ketinggian maksimum kenderaan yang boleh melalui terowong tersebut? Okey, dia tanya berapakah ketinggian. Okey, berapakah ketinggian maksimum. Okey, rajah 2. Rajah 2, tengok ni rajah 2 ni cikgu bulat warna kuning yang sebelah kanan ni. Nampak tak? BDM, BTM. Ni kat lori lalu ada ni. Tunjukkan berat maksimum sebuah lori 3 tan dengan muatan dan tanpa muatan. BDM berat dengan muatan. B berat, D dengan M muatan. 7,500 kg. Ada barang lah. Berat tanpa muatan. Lori sahaja dan juga lori lah, lori saja. Okey, 3,410 kg. Okey, tunjukkan 3 tan. Alright. Apakah hubungan antara berat lori tanpa muatan, berat lori dengan muatan serta berat muatan? Okey, kita tengok situasi pada rajah 1. Okey, katakan ketinggian keseluruhan suatu kenderaan diwakilkan dengan pemboleh ubah H. Okey, kita letak H. Tinggi untuk kenderaan. Okey, maka hubungan dia antara hubungan yang kita buat ni, ini untuk situasi 1 lah. Ni gambar rajah 1 ni. Katakan ni kereta ni, nampak dah kereta ni. Okey, ketinggian dia adalah H. Okey. H. Okey, ketinggian kereta ni H. Maka hubungan dia ataupun situasi ni, apa yang kita dapat wakilkan, maka H kurang daripada 475. Maksudnya ketinggian H mesti kurang daripada 4.75. Sebab tinggian sini ke terowong ni, nampak ni cikgu tanda ni. Okey, daripada jalan raya sampai ke puncak ni adalah 4.75. Jadi kereta tak boleh lebih lah. Kenderaan tak boleh lebih daripada 4.75. Jadi kena letak kenderaan adalah H kurang daripada 475. H kurang daripada 475. Dalam situasi ini hanya satu kuantiti yang terlibat, iaitu kuantiti terlibat ketinggian dalam meter. Ini untuk part yang pertama, gambar rajah pertama. Untuk gambar rajah yang kedua ni sini. Kita nak tengok di sini. Ni gambar rajah kedua. Situasi pada rajah 2 melibatkan kuantiti berat dalam kilogram, tetapi pada keadaan yang berbeza. Okey. Keadaan yang berbeza. Katakan Y, kita wakilkan pada Y. Y untuk berat dengan muatan, BDM. Yang ni, BDM ni kita letak sebagai Y. Okey. Ni, BDM sebagai Y dan BTM, berat tanpa muatan, adalah X. Dan kita tahu nilai muatan keseluruhan. Okey, kita nak tahu berapa banyak muatan yang dia boleh bawa. Kita kena tolak lah. Tolak berat dalam muatan, tolak dengan berat tanpa muatan. 7,500 tolak dengan 3,490. Kamu akan dapat, okey, 4090 kg. Okey, 4090 kg. Maksudnya BDM ni Y tolak X. Okey, Y tolak X. Okey, kamu akan dapat 4090 kilo. Maka situasi pada rajah 2 boleh dinyatakan bahawa Y, Y berat dengan muatan. Okey. Y, tengok ni. Y berat dengan muatan. Okey, lebih kecil dan sama dengan X campur 4,090
X tu berapa? X 3410. Okey. X tu berat dengan muatan. Y tak boleh lebih lah. Sebab apa? Kalau kita campur dua ni, kita tak boleh lebih daripada 7500. Okey. Iaitu X dan Y adalah dua pemilih ubah yang mewakili dua kuantiti unit yang sama. Unit dia yang sama adalah kilogram. X dan Y adalah dua pemilih ubah. Nampak ni? Pemilih ubah yang berbeza. Sesuai lah dengan tajuk kita hari ni. Okey. Ketersamaan linear dalam dua pemilih ubah. Okey. Ketersamaan linear dengan dua pemilih ubah. Ini penerangan ringkas lah untuk video yang pertama. Saya cikgu buat penerangan lain untuk video yang kedua melibatkan contoh satu. Okey. Selamat mendengar dan seterusnya. Jangan lupa tengok balik dalam buku teks ni untuk mudah faham. Okey. Kemudian kalau ada masalah boleh follow up dengan cikgu balik lah. Okey. Kalau tak faham tak mana-mana.